Assalamualaikum. Kita sambung balik pelajaran kita pada hari ini. Latihan telah diberi minggu lepas, jadi cikgu mula dululah mukadimah cikgu dengan macam mana kaedah untuk menjawab soalan bagi latihan pada hari Isnin ataupun hari Selasa bagi kelas yang lain lah. Jadi latihannya ini je lah. Ada 4 soalan daripada 5 soalan yang cikgu bagi. Bilangan dadu tu kamu boleh rujuk melalui buku teks. Dan 4 lagi soalan cikgu akan tunjuk goyang pula. Cikgu akan tunjuk latihan dia macam mana nak dapatkan jawapan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Latihan pertama, 2 keping shilling dilontar serentak. Okey, step pertama, shilling ni ada 2 kemungkinan je. Sama ada kepala ataupun ekor. So, bila 2 keping shilling, maksudnya dilontar serentak. Dia ada 2 peristiwa dekat situ. Maksudnya, kalau kita lontar shilling pertama dapat kepala, lontaran kedua mesti dapat sama ada ekor ataupun kepala. Okey, so dia punya kemungkinan sama ada pasangan kepala dengan ekor ataupun kepala dengan kepala. Okey, kemudian katalah lontaran kedua pula, kita lontar dapat ekor pula. So, mungkin juga ekor tu akan dapat yang kedua ekor, ataupun mungkin dapat ekor dengan kepala. So, ekor dengan ekor ataupun ekor dengan kepala. Ini dia punya ruang sampel. Okey, ruang sampel dia kita tulislah S sama dengan KI, KK, II, IG, tutup kurungan. Okey, tu buat kurungan besar macam ni. Inilah jawapan bagi nombor 1. Okey, yang kedua pula, 1 shilling dan 1 huruf daripada perkataan set. Shilling dia punya kemungkinan sama ada kepala ataupun ekor. Dan huruf maksudnya dia ada 3 huruf S, E, T. So, kita nak combine dua-dua ni dapatkan dia punya kemungkinan. So, kita start dengan shilling bermula dengan huruf K, kepala. Kalau shilling dapat kepala, huruf diikuti oleh perkataan set, maksudnya kita dapat S, E, T. Yang kedua pula, bila dapat ekor, sama juga S, E, T. So, kemungkinan dia boleh jadi KS, kepala dengan huruf S, kepala dengan huruf E, kepala dengan huruf T. Lepas tu pula ekor dengan huruf S, ekor dengan huruf E, ekor dengan huruf T. Okey, so kaedah dia kita tulislah. Kita buatlah macam ni. KS, KE, KT, ES, EE, ET. So, tutup kurungan. Macam itulah. Itulah kaedah untuk menjawab. Baik, kemudian kita pergi kepada soalan nombor 4. Dadu 1-2. Soalan nombor 3. 1 huruf daripada perkataan yes dan 1 nombor daripada 1, 2, 3 ataupun 4. So, perkataan adalah peristiwa yang pertama, sama ada kita dapat huruf Y, huruf E atau huruf S. Lepas tu diikuti dengan nombor peristiwa yang kedua, sama ada dapat 1, 2, 3 ataupun 4. So, kita tulis huruf Y. Dia dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. So, hasil dia Y1, Y2, Y dengan 3, Y dengan 4. Kemudian huruf E sama juga, diikuti oleh nombor 1, 2, 3, 4. So, E dengan 1, E dengan 2, E dengan 3, E dengan nombor 4. Dan huruf S last sekali sama, 1, 2, 3, 4. S dengan 1, S dengan 2, S dengan 3 dan S dengan 4. Baik, nak tulis ruang sampel, tulislah ke semua yang ini. So, tulislah Y1, Y2, Y3, Y4, E1, E2,
E3, E4, lepas tu S1, S2, S3 dan S4. Tutup kurungan besar. Ni wajib ni benda ni. Benda ni penulisan macam ni wajib. Kena betul lah. Maksudnya kena tepat lah kamu punya penulisan tu. Okey. Soalan yang last, 3 keping shilling. Soalan dadu tu rujuk buku teks lah. Sama je. Dalam buku teks sama je. Baling dadu tu sama je. Okey, 3 keping shilling. Sekarang ni shilling hanya ada dapat kepala ataupun ekor. Sama ada 3 keping. Maksudnya peristiwa tu berlaku 3 kali. So, peristiwa pertama baling dapat kepala. Peristiwa kedua sama ada dapat kepala ataupun ekor. Peristiwa ketiga dapat kepala ataupun ekor. So, ini pun macam ni, kepala ataupun ekor. So, dapatlah dia punya ni K, 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 I, K, I, K, K, I, I. Lepas tu peristiwa tu dapat ekor pula. Ekor kepala dengan ekor. So, kepala diikuti oleh kepala ekor, kepala dengan ekor. Maksudnya, peristiwa pertama dapat baling dapat ekor lah. So, peristiwa kedua mungkin dapat kepala ataupun ekor. Bila dah dapat kepala, mungkin peristiwa ketiga kepala ataupun ekor. Ini dinamakan gabungan. So, IKK, IKI, IIK. Last sekali adalah I. So, kaedah penulisan macam ni lah, sama lah. Dia ada 3 lah dalam dia. KKK, KKI, KIK, KII, IKK, IKI, Koma, IIK, koma. Lepas tu saya pun terlupa nampak. III. So ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tutuplah kurungan. Dapatlah macam ni. 3 kali peristiwa gabungan. So ini adalah ulang kaji balik latihan untuk minggu lepas. Macam mana nak menulis ruang sampel. Jadi hari ni, pelajaran hari ni kita nak masuk pula macam mana kita nak kira berapa banyak bilangan sampel. Okey, cikgu guna yang kertas ni dan cikgu patah balik kertas yang tadi balik. Okey. Sekarang ni cikgu guna pen biru lah. Bilangan sampel kita nak tulis dengan huruf NS. Bilangan sampel. Ni nama dia bilangan sampel. Bilangan sampel simbol dia N kurungan S. S adalah ruang sampel yang perlu kita tulis banyak-banyak ni. Bilangan sampel adalah benda berapa banyak sampel yang ada. Berapa banyak ruang sampel yang ada. Kalau kita tengok dalam kurungan ni ada berapa kurungan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So jawapan dia 8. Itu je. Nampak? Berapa banyak bilangan sampel? Ada 8 sahaja. Macam cikgu kata kaedah dia tadi. Berapa banyak kena kira lah. Ada berapa banyak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya bilangan-bilangan kemungkinan yang ada bagi peristiwa gabungan ataupun peristiwa yang satu lah. Satu peristiwa lah. Okey, kita tengok pada ni pula. NS dia berapa? Tengok kalau tak boleh tengok ni, kira je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, bilangan sampel dia kita dapat 12. Okey, kita tengok kertas yang sebelum ni. Okey, kertas yang sebelum ni, yang awal-awal latihan tadi tu. So, yang ni, bilangan sampel bagi 2 keping shilling yang dilontar serentak. Bilangan sampel dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tak percaya, kira lah. 1, 2, 3, 4. So, tulis je lah nombor 4. Itu je. Dan 1 shilling dan 1 huruf daripada perkataan set. Ada berapa bilangan sampel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, NS sama dengan 6. Itu je lah jawapan dia. Itu adalah bilangan
sampel dan juga bilangan kemungkinan. Benda yang sama lah. Bilangan sampel, bilangan kemungkinan tu benda yang sama lah. Dia belum masuk lagi bilangan peristiwa yang berlaku. Itu belum lagi. Cikgu nak ajar ini macam mana nak kira bilangan sampel. Okey, boleh? Selesai ya? Okey, itu saja untuk hari ini. Kita buat mukadimah dulu. Untuk next kelas nanti cikgu ajar pula macam mana nak kira kebarangkalian. Baru kita masuk kebarangkalian. Okey ya. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu harap dapat fahamlah latihan hari ini. Cikgu ulang balik. Bilangan sampel adalah berapa banyak kemungkinan yang kita boleh dapat daripada satu peristiwa tu ataupun peristiwa gabungan. Peristiwa gabungan ke, satu peristiwa ke. Terpulanglah, ikutlah. Kalau kata peristiwa tu satu je, maksudnya contoh macam ni. Macam latihan yang minggu lepas. Contoh kat sini lah. Contoh kat sini lah. Katalah sampel dia kamu dapat huruf M, A, I. Contoh. So, ada berapa bilangan sampel dia? 1, 2, 3. So, bilangan sampel dia hanya ada 3. Itu je lah. Okey, cikgu tunjuk kat kertas kosong lah. Cikgu tunjuk kertas kosong sekejap. Okey, ini kertas kosong. Okey ya. Bilangan sampel. Simbol dia adalah N kurungan S. Ada berapa bilangan sampel? Kalau peristiwa tu satu peristiwa, contohlah satu perkataan dipilih daripada huruf M, A, L, A, S. Jadi step pertama kita tulis dulu sampel dia M, A, L, A, S. So, bilangan sampel dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, kita tulislah 5. Kalau peristiwa tu gabung dua peristiwa, selalunya dalam peperiksaan dia bagi 2 je, dia tak lebih lah. Contoh, kalau katalah kita lambung dadu. Satu dadu. Jadi, ruang sampel bagi dadu hanya ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ni ada 6 saja kemungkinan yang kita boleh dapat. Sama ada kita lambung tu kita dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ataupun nombor 6. Jadi bilangan sampel kita rujuk kepada berapa banyak bilangannya ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 lah dekat sini. Kalau kata peristiwa tu bergabung. Contoh, sampel bagi shilling yang dilambung, 2 shilling dilambung serentak. So kita dapat kepala ekor, kepala, ekor dengan ekor. So ada berapa bilangan sampel dekat sini? Kita tak boleh kira huruf. Kita kena kira berapa banyak kurungan. 1, 2, 3, 4. So jawapan dia 4. Sebab apa? Sebab dia adalah peristiwa gabungan. Maksudnya dia kena combine dengan dua peristiwa berlaku secara serentak. Okey, ini sahaja pembelajaran untuk hari ini. Mengira bilangan sampel. Agak-agak kamulah. Kalau baling dua dadu serentak, dua dadu dia baling serentak, ada berapa dia punya bilangan sampel? Cuba fikir. Agak-agak berapa bilangan sampel dia? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak.